Setelah seakan di-scam dengan DNA bola sepak Jerman, pengurusan Selangor FC akhirnya membuat keputusan bijak apabila melantik Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih mereka yang baru. Selangor FC melalui 4 perlawanan terakhir Liga Super di bawah kendalian Cheng Ho dengan bergaya. Mereka menang 3 daripada 4, seri sekali, mencatat 8 jaringan dan hanya mencatat 1 bolos. Malah lebih mengujakan apabila Cheng Ho terus memberikan impak dengan membawa Selangor FC ke final Piala Malaysia hanya untuk tewas tipis kepada JDT. Musim 2023, Selangor FC mendapatkan beberapa pemain baru untuk memperkasakan skuad mereka. Mereka memborong 3 pemain kebangsaan iaitu V. Ruben Tiran, Kuzaimi P.E. dan juga penyerang sayap lincah iaitu Faisal Halim, di samping menyambung kontrak beberapa pemain import yang berkesan pada musim lalu. Mereka juga mendapatkan pemain import baru seperti Nur Al-Rawabdeh, pemain midfield berasal dari Jordan, serta mendapatkan pengganti Herlison Kayon yang berhijrah ke KL City iaitu penyerang muda berasal dari Ghana, Rauf Salifu. Terkini mereka merekrut Aaron Del Val, penyerang prolifik dengan rekod jaringan memberangsangkan asal Colombia, berusia 34 tahun. Menarik untuk disaksikan bagaimana Cheng Ho menyusun pemain beliau daripada segi taktikal untuk memberikan cabaran pada musim hadapan. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana Selangor FC bermain di bawah kendalian Cheng Ho pada baki saingan musim 2022. 4-3-3 adalah formasi sistem kegemaran Cheng Ho. Cheng Ho mendapatkan kelebihan apabila memainkan gandingan Alex Agyakwa, Brandon Gunn dan Mukhairi Ajmal di tengah kerana gandingan ini sangat fluid dengan rotation sesama mereka, sering bertukar posisi untuk menjayakan positional play. Ini adalah contoh bagaimana gandingan Alex, Mukhairi dan Brandon saling bertukar posisi untuk menjayakan rotation sesama mereka. Di sini Alex berada di bawah triangle dengan Mukhairi dan Brandon berada lebih di atas. Lihat di sini, dengan secara natural posisi Alex dan Brandon bertukar, di mana Brandon pula yang berpindah ke bawah triangle ketika Alex naik ke atas. Di sini Brandon berada di bawah triangle dengan Alex dan Mukhairi berada lebih di atas. Alex bersedia melakukan gerakan third man running, salah satu kelebihan beliau dalam membantu janaan serangan Selangor FC. Ini adalah contoh bagaimana pertukaran posisi yang kerap terjadi antara Brandon, Alex dan Mukhairi ketika permainan dalam triangle midfield di center area. Tetapi jika mahukan kestabilan dan lebih bertahan, Cheng Ho memainkan Baha Abdul Rahman sebagai number 6. Tidak seperti Brandon dan Alex, Baha lebih selesa berada di bawah triangle dan jarang sekali melakukan larian ke hadapan. Klip ini menunjukkan contoh yang Baha lebih selesa berada di belakang bola di bawah triangle berbanding melakukan larian ke hadapan. Di sini Baha sebenarnya mempunyai ruang untuk bergerak ke hadapan dan meninggalkan Mukhairi di bawah triangle, tetapi beliau tidak melakukan itu. Sebaliknya meminta kembali bola dan melebarkan permainan ke wide area lalu melakukan support play. Sejak Cheng Ho mengambil alih, back four Selangor FC menunjukkan kestabilan. Jumlah bolos yang sedikit serta layak ke perlawanan akhir Piala Malaysia membuktikan bahawa bahagian ini berjaya Cheng Ho tingkatkan. Back four ini juga terlibat aktif dalam janaan serangan. Yazan Al-Arab umpamanya sangat baik dengan searching pass beliau yang selalu tepat kepada pemain wing forward atau kepada fullback yang naik ke atas melakukan underlap atau overlap. Klip ini memberi contoh betapa baik dan bahayanya searching pass Yazan. Hanya dengan satu hantaran, beliau berjaya melepasi lines pertahanan lawan dan memberikan ancaman kepada gol pihak lawan. Fullback Selangor FC iaitu Fazli Mazlan sebagai left back dan Quentin Cheng sebagai right back kerap naik untuk membantu serangan sama ada overlap di wide area atau berada di half space untuk bermain combination play atau membentuk triangle di situ.
Jika Fazli naik menyerang, Quentin pasti berada di half-space sisi seberangnya. Jika Quentin berlegar di atas, Fazli pasti menutup half-space sisi beliau untuk mengelak counter-attack sekaligus bertindak sebagai linker. Herlison Kayon selaku pemain center forward tidak hanya statik di atas, beliau kerap drop between the lines untuk terima bola dan membuka ruang kepada pemain sekitar beliau untuk bebas dan mendapat ruang di belakang pemain pertahanan lawan, terutamanya dua pemain wing forward. Ini adalah contoh bagaimana Kayon drop between the lines untuk terima bola. Kayon juga tidak statik di central area sahaja, sebaliknya bergerak ke half space atau wide area untuk menyerang. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemungkinan Tan Cheng Ho bakal menyusun Selangor FC secara taktikal dengan penambahan beberapa pemain baru ke dalam skuad beliau. Jika bermain 4-3-3, mungkin ini adalah kesebelasan terbaik yang Tan Cheng Ho boleh mainkan, mengekalkan kebanyakan pemain utama beliau pada musim lepas dengan tambahan Faisal Halim sebagai left wing forward dalam peranan inverted winger, serta center forward yang mungkin lebih laju dan berbahaya berbanding Kayon, iaitu Rauf Salifu. Kehadiran Rauf diharap dapat menambah bisa serangan Selangor FC. Rauf sendiri mengakui bahawa beliau bukanlah tipikal number 9 dan bakal memberikan dinamika baharu kepada Selangor FC dalam fasa serangan. Jika ingin memainkan Aaron dan Rauf secara serentak dalam 4-3-3, mungkin Cheng Ho boleh bermain begini. Meletakkan Aaron dalam posisi wing forward, mungkin di right wing forward kerana wing forward juga adalah posisi yang boleh dimainkan oleh Aaron. Nur Al-Rawabdeh memberikan lebih pilihan kepada Cheng Ho untuk kombinasi tiga pemain midfield. Rawabdeh lebih kepada pemain box to box dan boleh menggantikan sama ada Brandon, Alex atau Mukhairi. Dengan kehadiran beliau, Cheng Ho mungkin boleh memainkan Mukhairi di posisi wing forward seperti di perlawanan akhir Piala Malaysia. Kehadiran Khuzaimi dan Ruventiran juga memberikan Cheng Ho peluang untuk bermain dalam formasi sistem back bertiga. Khuzaimi biasa bermain sebagai left centre back, manakala Ruventiran pula selesa sebagai left wing back. Jika bermain begini, Quentin boleh ditolak menjadi right wing back dan gandingan dua di tengah mungkin Brandon Rawabdeh atau mungkin juga pemain lain. Penambahan squad depth ini juga memungkinkan Cheng Ho bermain formasi sistem 4-2-3-1 dengan menjaguhkan double pivot untuk mengawal bahagian tengah. Sekali lagi, beberapa kombinasi pemain boleh dicuba untuk peranan double pivot ini, sama ada Rawabdeh Brandon Alex atau Alex Rawabdeh. Dengan formasi sistem ini, Tan Cheng Ho boleh menolak Mukhairi selaku pemain number 10 atau mungkin Alif Haikal juga boleh beraksi sebagai pemain number 10 ini. Kini dengan kehadiran Aaron, mungkin Cheng Ho boleh memainkan beliau selaku number 9 dalam 4-2-3-1 dengan Rauf bertindak selaku number 10 di belakang beliau. Mungkin Cheng Ho boleh memainkan Mukhairi atau Ted Aun selaku right wing forward di sini. Dan ini pula adalah pemain alternatif yang boleh dimainkan Cheng Ho dalam 4-2-3-1 jika pemain utama mengalami kecederaan atau jika beliau mahu melakukan pertukaran dalam permainan. Baru-baru ini Ramon Marcote kembali bergabung bersama Cheng Ho di Selangor FC. Dan harus diingat, gandingan mereka berdua ketika di Kedah pernah membuatkan formasi sistem 4-2-3-1 ini seronok untuk ditonton, dengan Liridon bertindak sebagai salah seorang daripada double pivot ketika itu. Apapun formasi sistem yang akan Cheng Ho mainkan bersama Selangor FC pada musim 2023 terletak sepenuhnya di bawah kebijaksanaan beliau. Diharap Selangor FC bakal memberikan kita corak permainan yang menghiburkan dan mampu memberikan saingan pada musim hadapan.